Salam guys, Muaz Malik di sini dan di tangan aku ni adalah smartphone terbaru daripada Vivo iaitu Vivo X200 Pro. Jadi aku sekarang berada di Beijing. Aku berkesempatan lah untuk join majlis pelancaran rasmi untuk siri Vivo X200 ni. Dan ada 3 smartphone lah yang diorang lancarkan, iaitu X200, X200 Pro dan X200 Pro Mini. So kira yang mini tu yang paling latest lah, yang terbaru lah, sebab kalau sebelum ni diorang selalunya akan lancarkan 2 je lah, sama ada Pro ataupun yang non-Pro punya. Jadi aku memang berkesempatan lah kan untuk hands on sendiri ketiga-tiga device, dan saya aku rasa dalam tiga-tiga tu aku memang paling minat form factor yang ada pada Pro Mini. Tapi kita tak payah nak cerita sangat lah banyak sangat pasal Pro Mini tu, sebab kat tangan aku sekarang yang aku ada ni adalah X200 Pro. Jadi kalau kita tengok pada rekaan luaran yang ada pada X200 Pro ni, sebenarnya dia memang ada banyak gila perbezaan kalau nak dibandingkan dengan X100 Pro. Antaranya adalah dia punya kedudukan kamera dia dah berubah sikit. Lepas tu dia punya skrin depan pun dah kira, aku tak tahu, bagi aku panggil dia sebagai flat display lah. Dia cuma ada curvature yang kat ujung-ujung tu baru dia ada curve sikit lah. Tapi in hand memang kita akan rasa macam dia samalah macam Xiaomi 14 Ultra tu semua kan, yang mana skrin dia tu memang nampak macam skrin yang flat. Dan untuk tahun ni juga dia punya rekaan bingkai pun berubah, yang mana dia lebih boxy sikit. Dia tak adalah boxy flat teruk tu, sebab masih lagi bila pegang tu kita boleh rasa the smoothness of the curvature lah kan, dekat bahagian belakang, ujung belakang ni semua. Cuma dia punya rounded dia tu tak adalah surrounded macam yang ada pada X100 Pro. Untuk dia punya spesifikasi kamera pula, yang ni pun memang ada perubahan yang sangat ketara dan sangat penting lah. Yang mana kali ni untuk kamera utama dia, Vivo dia dah ditch penggunaan watch in sensor. Dia kembali menggunakan sensor kamera yang lebih kecil daripada 1 inch, iaitu sensor baru 50 megapiksel 1/128 inch Sony LYT8180. Penurunan saiz sensor ni menurut dia orang memang sangat penting lah, sebab kalau dari segi fotografi, Vivo dia memang dah kira macam pakar dalam bab ni, dan kita pun memang tahulah dia power kan bab fotografi, still fotografi ni. Cuma dari segi video department je dia orang memang ada lemah sikit, dan itulah reason kenapa dia ubah daripada sensor besar ke sensor kecil, sebab dia orang nak improvekan lagi capability video dia orang. Yang mana dengan sensor yang baru ni dia orang mampu untuk aktifkan 4K 120fps, dan kamera ni juga sekarang boleh record untuk 10 big log profile. Lepas tu dia punya kamera ultra wide 50 megapiksel, dan kamera telefoto dia yang ini memang sangat impresif lah, iaitu dia menggunakan sensor 200 megapiksel ISOCELL HP9 1/1.4 inch. Yang mana semua kamera dia ni dikuasakan dengan chip pengimejan Vivo Blue Image V3 Plus. Jadi dengan sensor telefoto 200 megapiksel ni, sekarang kita boleh aktifkan banyak benda lah yang best. Antaranya kita boleh aktifkan mode portrait 135mm focal length dia tu, yang mana kalau dulu dekat S100 Pro ni dia boleh pergi sampai 100mm je. Optically sebenarnya dia 85mm, tapi sebabkan nilai megapiksel dia tu tinggi kan, 200 megapiksel, so dia boleh crop lebih jauh lagi lah. Dan aku sendiri pun memang dah buat test perbandingan untuk telefoto shot di antara kedua-dua X100 Pro dengan X200 Pro ni. Memang nampak lah perbezaan yang ketara. Kalau dulu kita rasa macam ini memang dah cukup powerful lah, tapi yang 200 Pro ni jadi lagi powerful. Dan selain tu juga kamera telefoto dia di sekarang, korang boleh guna untuk ambil gambar makro. Jadi sebelum ni kita tahu kan, kebanyakan manufacturer kalau dia nak buat gambar makro dia akan gunakan kamera ultra wide. So bila guna kamera ultra wide ni kita kena pergi terlampau dekat dengan subjek lah kan, kadang-kadang tertutup dengan shadow semua, terus jadi gelap. Tapi untuk X100 Pro ni dia lain sikit lah. Dia akan gunakan kamera telefoto dia tu untuk ambil gambar makro. So kelebihan dia adalah korang akan dapat depth compression tau. Compression untuk nampak subjek tu lebih pop. Kiranya dia punya magnification dia tu lebih tinggi lah kalau nak bandingkan dengan smartphone lain. Dan bercakap berkenaan dengan powerful, dari segi chip pemprosesan pun X200 Pro ni memang powerful gila, sebab dia menggunakan chip paling terbaru lah daripada MediaTek kan, iaitu MediaTek Dimensity 9400, yang mana aku rasa buat masa sekarang dia yang paling power kot dalam pasaran. And then kemudian dia gandingkan juga dengan kapasiti RAM 16GB, ada virtual RAM yang boleh tambah sampai 16GB lagi,
lagi. Dia punya storage boleh pergi sampai 1TB. Dan untuk saiz yang lebih kurang sama macam X100 Pro, dia punya capacity bateri pun besar, 6000 mAh. Yang mana dia menyokong pengecasan pantas 90W dan reverse wireless charging sehingga 30W. Untuk dia punya skrin depan, skrin depan tu memang cantik lah. Antaranya yang membuatkan aku rasa cantik, ya, pertama sebab dia memang nampak flat. Dia punya saiz skrin dia adalah 6.78 inch. Memang agak besar tapi tak rasa macam 6.78 inch sebab dia punya bezel dia sangat nipis lah. Dia sangat nipis dan bezel dia sama rata dekat semua bahagian. So skrin dia ni menggunakan teknologi LTPO OLED 1.5K 120Hz dengan max brightness 4500 nits. Lepas tu dia adalah macam benda spek-spek yang lain kan. Contoh macam setup stereo speaker, dia ada NFC, dia ada in-display fingerprint scanner, lepas tu dia ada juga kalis air kan, IP69 dan IP68. Kemudian untuk X200 pula, dia punya rekaan memang nampak lebih kurang sama macam model Pro lah, tapi dia ada, sebab dia tak ada Pro, dia adalah perbezaan dia. Contohnya macam dia tak ada wireless charging tu semua, ada spesifikasi kamera dia pun lain, tapi dia punya chip prosesan sama. Dia menggunakan MediaTek Dimensity 9400. Dan untuk yang Pro Mini, yang aku rasa antara yang paling best sekali lah, pun sama juga. Dia punya rekaan nampak lebih kurang sama macam model Pro. Dia ada perbezaan dari segi warna lah. Tapi apa yang menarik adalah satu, dia punya size screen dia 6.3 inci. Dan walaupun dia 6.3 inci, design dia memang sangat compact sebab bezel dia lebih kurang sama macam yang ni, bezel yang sangat nipis. Dan kemudian spesifikasi dia semua sama macam Pro, cuma dia ada beza dekat spek untuk telefoto dia. Dan kemudian capacity bateri dia tak samalah 6000 macam yang ada dekat X200 Pro ni. Tapi untuk phone yang sekecil itu, tak tahu, bagi aku memang sangat impresif lah, sebab dia orang boleh muatkan capacity bateri 5700 mAh. Memang aku masa mula tengok presentation tu, aku macam, wish, papa macam mana dia letak saiz besar macam tu dekat phone kecil macam tu kan. So aku memang seronok lah, memang happy gila lah bila tengok yang mana Vivo masih lagi berusaha untuk menghasilkan phone yang mempunyai rekaan yang berbeza lah kalau nak bandingkan dengan model yang tahun lepas. Dia memang daripada jauh macam ni kan, korang nampak dia nampak lebih kurang sama, tapi sebenarnya dia tak sama. Bila pegang kat tangan, kita memang boleh nampak lah, boleh rasa perbezaan dia tu. Jadi korang jangan confuse tau. Pelancaran yang aku pergi ni, dia adalah pelancaran untuk market China, bukan untuk market global. So kesemua device ni dia menggunakan Origin OS 5 lah, yang dia tak gunakan Vantage. Bilakah ketiga-tiga smartphone ni akan dilancarkan secara rasmi untuk pasaran global dan pasaran Malaysia? Yang ini aku tak tahu lagi. Vivo, aku duk tanya Vivo tapi dia orang macam play safe lah, dia orang tak nak bagi tahu jawapan dia. Jadi korang nantikanlah kan. Untuk harga jualan semua aku akan letak dalam description box di bawah, tapi dia dalam yen lah. Dan macam biasa, kalau korang rasa video ni best, jangan lupa untuk tinggalkan like dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video yang seterusnya. Bye bye.